Untuk menyambung kelas talaqi Al-Quran kita pada yang sepatutnya diadap hari Jumaat malam Sabtu, dan syukurlah kita diberi kesihatan, dan saya pun baru balik daripada Shah Alam selepas 4-5 hari di Shah Alam. Dan mungkin tuan-tuan pun ada jadual sendiri, tapi alhamdulillah saya cuba untuk Jumaat ni saya balik juga Jumaat malam ni untuk bersama dengan tuan-tuan untuk menyambung kelas kita insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan baca surah Al-Kafirun. Kalau yang hari itulah kalau kita ada tanda dengan dulu tu maknanya yang minggu lepas izaja. Jadi sekarang ni kita nak atas sikit. Kita nak atas satu surah. Saya ni macam melawan arus lah, tapi sebab untuk surah yang juzuk amma ni yang kita melawan arus. Tapi insyaAllah lepas tu kita pergi kepada Al-Baqarah dan kita mulai turun daripada juzuk pertama tu turun ke bawah ya, insyaAllah. Semua ada Quran ya, cukup ada lebih lagi Quran. Dan untuk pengetahuan, saya memang akan buat video rakaman tiap-tiap malam ni, tiap-tiap malam Jumaat ni, tapi oleh kerana puan editor sibuk dengan kerja-kerja yang lain, jadi tak dapat nak selesaikan lagi. Semua dah dapat dah surah Al-Kafirun. Bedahnya okey. Baik, macam biasa saya akan baca dulu patah-patah perkataannya dulu supaya kita rasa senang, kita rasa familiar, senang. Jadi lepas tu baru kita baca ayatnya sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca potongan-potongan daripada ayat yang pertama ni ya, dan tuan-tuan ikut saya. Qul ya ayyuha. Jadi ya tu 4, kita kira 4 harakat lah. Qul ya ayyuha. Tak nak dengar, tak nak ya, bunyi ya. Qul ya ayyuha. Al-kafirun. 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 La a'budu ma. La a'budu ma. La a'budu ma. Jadi kita bunyikan ain tu betul-betul ya. Bunyikan ain tu dengan kita beratkan bunyi ain tu sebab ain tu mati. Ta'budun. 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 Wala. 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 Antum. 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 Abidu. 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 Nama. Nama.
Nama. A'bud. 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 Wala. Ana'a. 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 Bidumma. 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 Abattum. 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 Baik, tentang ayat ini saya nak ni sikit ya. Ada tu tulis wala ana'a. Okey, ada tanda bulat atas alif atas hamzah tu ya. Ana'a tu maknanya kita tak baca na tu kita tak baca dengan dua harakat, kita baca dengan satu harakat. Wala ana'a. Baik. Tapi kalau kita berhenti kat situ, kalau kita wakaf kat situ, kita kena baca wala ana. Hanya kita baca dengan dua harakat. Kalau kita baca sambung, kita baca dengan satu harakat. Kalau kita wakaf, kita berhenti kat situ, kita baca dengan dua harakat. Kemudiannya yang patah Quran yang akhir itu abattum. Kita tak bunyikan dal itu ya. Sebab dal kita sebut dal, lidah kita dekat mana? Atas. Dekat-dekat dengan gigi atas kan? Ta. Cuba sebut ta. Ta kat mana? Atas juga kan? So dia punya position tu, kedudukan dia tu hampir-hampir sama. Jadi bila hampir-hampir sama ni, dal ni terus masuk kepada ta. Jadi kita tak baca abadtum, tak baca dal tu tak punya. Abadtum tak baca, salah. Kita baca abadtum. Abadtum. Maknanya terus kita baca tak. Ya. Jadi itu yang tu kita perlu ambil perhatian. Tak banyak tempat yang macam tu. Dan yang ana tadi pun tak banyak. Rasanya 7 tempat dalam Al-Quran yang ada ana yang kita baca dengan satu harakat. Baik. Seterusnya wala kira 4 ya. Wala wala antum antum antum. Kita bunyikan nun juga sikit dan kita dengung dua harakat. Itu kena ingat ya. Bila kita jumpa antum, anta, anti, kita kena dengung dua harakat. Abidu, 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 nama, 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 a'bud, a'bud, a'bud. Baik, kita pergi berbah kepada ayat yang terakhir. Lakum, 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 dinukum, 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 waliyadin, waliyadin. Jadi waliyadin ni yang akhirnya tu kita wakaf dengan 4 harakat. Kita boleh wakaf dengan 4 atau 5. Tapi saya cadangkan 4 saja sebab cantik.
Bila kita wakaf yang lain-lain tu, ta'budun tadi 4. Jadi kafirun tu 4. Jadi waliyadin pun kita wakaf 4. Tapi kalau kita nak wakaf 5, jadi yang ayat pertama pun qul ya ayyuhal kafirun, wakaf 5 juga. Kemudian ta'budun pun wakaf 5 juga. Kemudian waliyadin pun wakaf 5. Jadi ada seni kat situ lah. Ada seni kat situ. Tak adalah kita bertabur. Sekali 4 harakat, kafirun 4 harakat, ta'budun 5 harakat. Lepas tu waliyadin balik kepada 5 harakat. Jadi dia macam kita cacah marbah sikit. Jadi kita ada seni dia. Bacakan orang ni ada seni dia. Kalau kita 4, 4. Kalau kita 5, 5. Boleh 5 per 5. Kalau 5, 5. Kalau 4, 4. Kita asal kita ada seni dia. Jadi bila kita baca orang tahu, oh dia ni belajar lah. Dia belajar lah. Dia tak, bukanlah dia ni bukan belajar sendiri lah. Macam. Baik, kita baca sekarang ni ya. Dan saya ingatkan balik, sebelum kita mulakan bacaan ni, ambil nafas dulu. Tarik nafas, ya. Nafas percuma, jangan risau. Nafas percuma, tak kena bayar lagi, belum lagi lah. Tak tahulah akan datang kena bayar. Nak bernafas udara pun kena bayar kan. Tapi for now, buat masa ni nafas tu cuma kita tarik nafas. Jadi macam saya berbalik sebenarnya bawa anak-anak belajar berenang kan. Jadi kalau dekat kolam berenang tu mula-mula yang diajar sekali ialah bernafas tau. Rejamkan kepala dalam air, bernafas. Tarik nafas, rejamkan kepala dalam air, buang nafas melalui hidung, bukan melalui mulut. Kalau mulut cepat sangat, melalui hidung. Jadi ini saya teringat bila kita baca Quran ni, kita tarik nafas sampai panjang. Bila kita lepas tu pelan-pelan. Sebab tu kita boleh tahan dengan tambah 4 harakat, campur 5 harakat, campur 6 harakat, jadilah 14 harakat pun kita boleh tahan. Jadi yang penting ambil nafas betul-betul, baru baca. Jangan kita macam gopoh gapah nak baca. Nafas pun nafas ikan saja. Tak cantik. Ambil nafas betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jadi malam ni saya nak tunjuk atau contoh kan bila imam bagi khutbah bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi kalau kita nak jawab macam ni, kalau kita sebenarnya salam ni kita diwajibkan menjawab serupa dengannya. Maknanya kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita nak tambah lagi macam mana? Kita nak lebih lagi macam mana? Okey, jadi kalau kita nak lebih lagi, ini panduan. Siapa ada buku tu nak tulis lah, ada nota tu kan, atau nak catat dengan handphone boleh. Jadi bila kita imam bagi salam, dia nak kata member tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok semua waktu. Jadi kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatuh. Okey, kita boleh tambah warahmatuh, maknanya semoga Allah merahmati kamu, Wa maghfiratuh, maknanya semoga Allah mengampuni kamu. Okey, ini yang pertama. Kita boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu. Okey, last kali. Wa ridwanu maknanya diridai Allah. Ini maknanya wa ridwanu diridai. Ini maknanya wa rahmatuh dirahmati. Yani diampuni. Jadi sedikit tambahan daripada kelas Quran kita ni. Jadi bila kita nak jawab salam orang, kadang-kadang ada orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, apa khabar? Maka kita jawab. Jadi kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Pulanglah kita nak pegang sampai sini saja pun boleh. Dekat sini saja. Atau nak sampai sini saja. Atau nak terus sampai sini. Pulang pada kita. Tapi ni ilmu lah. Ya, yang harap-harap tuan-tuan ingatlah supaya yang tadi bila kita, sebab kadang-kadang kita terfikir kan, sebab ada hadis yang mengatakan jawablah salam itu dengan yang sama dengannya atau yang lebih baik. Jadi kalau orang bagi salam Assalamualaikum, boleh dah kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, kan? Itu macam lebih lah kan, warahmatullahi wabarakatuh. Kita macam lebih lah. Dibagi Assalamualaikum aja, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam kita jawab yang lebih daripadanya, kan? Yang sama dengannya boleh lah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang lebih daripadanya macam ni lah, warahmatuh wa maghfiratuh warahmatuh. Jadi kita jawab kepada dia. Jadi ini salam. Maknanya kita doa, salam itu doa.
kita doa kepada dia yang lebih daripada yang dia bagi kepada kita. Macam biasalah orang bagi hadiah. Katalah raya bagi hadiah. Kita bagi hadiah pada mertua, bagi apa? Pada anak. Anak pula bagi hadiah lebih daripada kita. Nampak tak? Seninya Islam tu kan, nampaknya cantiknya Islam tu kan. Jadi kita bagi lebih pada apa yang kita terima. Jadi itulah yang saya nak bagi malam ni. Isyak 8.40 ya. Okey, baik. Jadi kita dah baca kuliah ayah Al-Qur'an. Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan silakan. Ni baru ayat-ayat yang pendek-pendek ni. Nanti bila sampai Al-Baqarah nanti ayat yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Quran ni baru kita nafas tu memang ni lah, tergantung lah kan. Tapi buat masa ni memang senang-senang lah ayat-ayat yang pendek. Mudah lah kita baca, jadi mudah kita ni. Jadi maknanya mulai dari sekarang praktis lah suara tu. Bagi macam orang yang Bilal tahulah. Orang yang Bilal tahu macam mana nak bagi suara dia. Dia ada rahsia-rahsia dia ni. Nak bagi suara sedap, nak bagi tahan nafas semua kan. Mana Pak Bilal kita jadi dia ada nak bagi suara merdu pun ada. Nanti saya akan bagi petua. Kajian-kajian datang kelas, saya akan bagi petua macam mana bagi suara merdu lagi. Merdu tadi. Tapi ialah syaratnya Nombor satu sekali rokok kena kurangkan atau hentikanlah kan. Itu yang syarat pertama lah. Tapi kalau tak boleh hentikan, cuba jugalah dengan ni untuk bagi suara tu lebih sedap lah. Ya sebab ni terus terang cakap, saya pun dulu merokok. Jadi saya tahu macam mana. Sampai umur 30 baru saya stop. Bukanlah agak saya, semua masing-masing adalah dia punya dia kan. Okey, baik. Jadi ada siapa-siapa lagi nak ni? Soalan ke? Ada soalan ke? Nak ulang ke Al-Kafirun ni? Baik, jadi kalau ada apa-apa soalan silakan. Siapa-siapa nak baca silakan. Ini yang buku baru di surah Batu ni. Dia miss tadi kita punya ni kuliah ayat Al-Kafirun. Okey, tak apa, kita ulang balik untuk kebaikan bersama. Kita ulang balik bacaan surah Al-Kafirun sampai 80. Ada lagi 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا
Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Jadi siapa boleh apa yang rasa macam ayat ketiga dengan ayat kelima tu rasanya macam mana? Ayat ketiga dengan ayat kelima tu. Sebab banyak orang baca surah Al-Kafirun ni dia duduk pusing kat situ tau sampai dia tak jumpa penghujung dia. Dia baca wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Dia pusing kat situ. Dia tak tahu. Dia tak ingat ayat yang last tu. Dia ingat ayat yang keempat tu. Nampak tak? Ayat yang ketiga dengan ayat kelima ni sama. Betul-betul sama. Dia punya hejaan dia, dia punya harakat dia semua sama. Jadi sebab tu banyak orang dia pusing. Bila dia baca ulang balik wala ana abidun ma abatum. Lepas tu wala antum abidun. Lepas tu ulang balik wala ana abidun. Sebab dia tak nampak hujung tu. Lakum dinukum tu dia tak dapat. Dia terlupa atau dia lebih senang dengan ayat yang ketiga, ayat yang keempat tu. Jadi kita nampak ya, ayat ketiga, ayat kelima adalah ayat yang sama. Betul-betul sama. Jadi jangan terperangkap kita duk pusing sebab kadang orang dia ingat ayat susunan ayat. Lepas ayat ketiga, ayat keempat. Lepas tu ayat yang ketiga balik, so ayat keempat balik. So ayat ketiga balik, ayat keempat dia macam tu. Dia rang pusing. So kadang kalau dia tak ingat betul lakum dinukum waliyadin tu dia boleh jadi macam tu lah. Ada pernah berlaku lah. Jadi alhamdulillah tak kat sini lah, orang kat sini bukan macam ni tapi tempat lain. Jadi itulah senang lah maksudnya sebab ayat ketiga dan ayat kelima sama. Bunyinya sama. Kan? Harakatnya sama. Jadi berhenti di masa a'bud. Kan ada melantun kat dal tu ada qalqalah, ada melantun a'bud abattum bunyi kan abattum. Jadi macam ain ba ta terus ba bertemu ta abattum. Jangan bunyi abadtum. Jangan bunyi abadtum. Itu salahnya. Dia terus bunyi abadtum. Wala ana. Okey, kalau kat situ kalau kita berhenti macam mana? Bunyi berapa harakat? Bunyi 2 harakat. Wala 4 harakat. Ana tu kalau kita baca terus wala ana kita baca dengan 1 harakat. Kalau kita baca terus ana seolah-olah alif tu tak ada ya. Seolah-olah kita baca ana. Seolah-olah kita baca macam ni. Seolah macam bukan macam ni. Jadi kalau kita baca terus ana kat sini ada ain. Ana. Kalau kita wakaf jadi kalau kita berhenti wala ana 2 harakat. Jadi sini jadi 2 harakat ya. Wala ana
wala ana. Bunyikan. Dan kalau yang ni bunyi dia ana'a, jadi lebih kurang macam tulisan ni lah. Ana'a. Kalau dia tulis jadi memang ana'a lah, memang ana'a. Dia satu harakat saja. Jadi yang tu satu harakat, yang ni dua harakat bila dimatikan. Kalau dibaca terus, kita tak matikan kat situ, kita baca ana'a satu harakat. Jadi contohnya, saya bagi contoh. Kalau kita baca terus, kalau kita wakaf kat situ, contohlah kita baca wala antum abiduna ma a'budu wala ana. Kita kena wakaf kat situ. Boleh kita wakaf kat situ, tapi kita kena ingat itu wakaf dia dua harakat. Jadi kalau kita baru kita sambung balik wala ana abidum ma abadtum. Kita ambil balik ya, kita ambil balik daripada wala tu. Sebab tu saya kata kalau biasanya orang nak wakaf, kalau surah ayat yang panjang orang tengok ada waw, maksudnya dan kan. Jadi jumpa waw aja, okey, wakaf sebelum waw. Senang. Itu senang kalau macam ayat yang panjang lah kan. Tapi ni ayat yang pendek-pendek. Jadi macam tu. Kita tutup majlis dengan doa Fatihah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن والدنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل منكم. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan.